Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Industri tenaga akan menjadi tunjang utama ekonomi Sarawak menjelang tahun 2030. Menurut Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg. Jelasnya pembangunan ke semua sektor lain adalah disebabkan oleh perkembangan industri tenaga dan tumpuan Sarawak terhadap tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pertemuan bersama pegawai atasan Shell di Ibu Pejabat Shell di London pada Sabtu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari yang mengetuai delegasi ke Sweden, Norway dan UK telah terbang ke sini dari Oslo pada petang semalam untuk mengakhiri lawatan kerja beliau selama seminggu. Difahamkan tujuan lawatan kerja tersebut adalah untuk mengkaji dasar Ombudsman Sweden, inisiatif dan dasar pembangunan penangkapan dan penyimpanan karbo CCS, Norway dan UK serta industri tenaga boleh diperbaharui di negara-negara tersebut. Dalam pada itu, beliau turut menyeru pihak Shell yang mempunyai sejarah panjang dalam industri minyak dan gas di Sarawak untuk terus menjadi rakan kongsi negeri ini dalam pembangunan sumber minyak dan gas termasuk CCS. Di samping itu, Premier Sarawak telah memberi penghormatan kepada Shell yang telah memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi Sarawak sejak minyak mula digerudi pada 1910 di Miri. Hari sama, Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni dan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Terdahulu, ketibaan beliau dan delegasinya telah disambut oleh Naib Presiden Eksekutif Konvensional Shell Oil and Gas, Peter Costello, Naib Presiden Eksekutif Eksplorasi Shell, Mark Gerrit, Pengerusi Shell Malaysia, Siti Hurairah Sulaiman dan Pengurus Besar Perhubungan Korporat Malaysia Timur, Jonathan Jolie. Dalam perkembangan lain, semasa pertemuan bersama pegawai Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata Sarawak akan menjadi UK sebagai model dalam rangka dasar Net Zero Sarawak. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM1.5 bilion kepada Agensi Pembangunan Tanah Tinggi (HDA) bagi melaksanakan projek infrastruktur berimpak tinggi di kawasan seperti Bario, Mulu dan Long Lama yang meliputi kawasan seluas 18,463 km persegi. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengurusi HDA Dato' Ahmad Douglas Gambas berkata, setakat ini sebanyak 50 projek telah disenaraikan pendek selepas melakukan perbincangan termasuk melibatkan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Dari 50 projek itu since 2017, 8 telah siap, 12 sedang dibina, 18 dalam tender stage dan 12 dalam perancangan. Dari 50 tu 29 jambatan dengan jalan raya, 19 adalah bekalan air dan 2 adalah electricity. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bantuan persekolahan kepada pelajar B40 di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC KT Long Lama di sini pada Jumaat. Dato' Ahmad Douglas menambah, HDA telah menubuhkan 4 jawatankuasa baru termasuk Jawatankuasa Infrastruktur, Utiliti dan Telekomunikasi, Jawatankuasa Pendidikan, Kesihatan dan Keselamatan, Jawatankuasa Pembangunan Komuniti, Pertanian dan Pelancongan dan Jawatankuasa Belia Sukan dan Pembangunan Teknikal bagi memastikan HDA memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Seramai 300 pelajar B40 dari 24 buah sekolah rendah dan 6 sekolah menengah di sekitar kawasan Marudi, Kelangusan dan Mulu telah menerima bantuan persekolahan tersebut. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan melawat projek jalan raya di sekitar Jambatan Long Temala dan kawasan Pusat Pertumbuhan Luar Bandar RGC Long Lama. Selanjutnya mengenai isu tiang elektrik yang terpacak di tengah jalan di Kampung Melayu Belaga hingga tular di media sosial akan ditangani dengan segera. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang menjelaskan perkara itu berlaku ekoran jalan baru yang diturap telah dilebarkan menyebabkan tiang lampu jalan memasuki jalan tersebut. Katanya beliau telah menemui pihak Sarawak Energy Berhad SEB untuk memindahkan tiang elektrik berkenaan. But then upon seeing, we met with SEB
and request ACB to relocate the electrical pole, in which we will relocate, of course with cost. We will find means how to pay the cost. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di pejabatnya di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Belaga itu menambah, masyarakat di kawasan tersebut turut menerima manfaat dari pembinaan infrastruktur tersebut. And then that kampung will have bigger road. Last time only motorable by motorcycle, now can drive car. So I don't think this is a problem. This is what we call it some misunderstanding, but with blessing. So ada jalan besar, tebal, and then now the post being relocated, they'll have good road. Dalam perkembangan lain, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Buckland Banggi telah menyerahkan bendera Sarawak, tiket penerbangan dan pakaian kepada kontijen Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Penyerahan telah dibuat kepada pemancar Rosidi Junai selaku wakil kontijen JKKK Sarawak yang terdiri daripada 17 orang peserta iaitu 2 pegawai pengiring, 1 pemancar, 5 orang penghulu, 2 kapitan dan 12 orang ketua kampung dari bahagian Kuching, Kota Semerahan dan Serian. Kontijen tersebut akan mewakili Sarawak ke acara perarakan dan perbarisan sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-66 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos 2023 ini nanti dan dijadual berangkat ke Kuala Lumpur pada 26 Ogos 2023 dan akan kembali ke Kuching, Sarawak pada 31 Ogos nanti. Dalam majlis tersebut, Datuk Buckland turut menyampaikan amanat serta kata-kata nasihat dan semangat kepada pasukan kontijen Sarawak. Beralih dengan paparan sukan, hampir 200 orang pengkayuh tempatan termasuk dari 5 negara Asia mengesahkan penyertaan dalam Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC 2023 bermula 26 dan 27 Ogos ini. Cabaran kali ini mendapat penyertaan dari negara Malaysia, Thailand, India, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam dan Taiwan. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan berkata, terdapat 4 objektif utama penganjuran pertandingan ini pada setiap tahun. The objective of organizing Seoul International Mountain Bike Challenge are to position this event as the premier mountain bike sport event in Malaysia. 2 is as a platform for new talents in Malaysia, especially Kuching cycling community in mountain bike to be promoted in the international arena. 3, to attract local, domestic and foreigner to visit Kuching by participating in the event. And 4, to promote Sarawak and Kuching City as a sport tourism destination. Beliau berkata demikian dalam majlis minum petang dan memperkenalkan peserta SIMBC di Kuching pada Jumaat. Majlis itu bertujuan beramah mesra di samping berkenalan dengan peserta-peserta yang datang dari negara Asia iaitu Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, India, Singapura dan Taiwan serta pasukan dari Malaysia sendiri. Tambah Datuk Junaidi, kejohanan tahun ini akan menampilkan 2 acara iaitu acara menuruni bukit dan acara merentas desa. Manakala di Sri Aman, buat julung kalinya peminat tinju di Sarawak bakal disajikan dengan 2 perlawanan epik membabitkan petinju-petinju profesional yang mengambil bahagian dalam kejohanan tinju terbuka Sarawak 2023 di Sri Aman. Paling dinantikan pastinya kelibat petinju kelahiran Sri Aman, Delionil McDellon atau Kilat Boy yang akan menentang pencabar dari Indonesia, Oki Akbar dalam aksi kemuncak pada malam ini. Satu lagi perlawanan yang dijangka sengit membabitkan juara ABF Toshihiko era WBA dari Jepun yang dicabar seorang lagi wakil Indonesia, Fregi Rohi. Menurut Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah, Datuk Rahman Lariwo, sejarah kelakar apabila Sarawak julung kalinya berjaya membawa perlawanan tinju bertaraf profesional di bumi Kenyalang. Ini adalah sejarah cerita oleh kita di balik zaman Sarawak, dan ini adalah tradisi pertama kita
semoga dengan kehadiran petinju-petinju profesional ini dapat menaikkan semangat minat anak-anak muda di sekitar Bandar Sdn. Dan di atas kejohanan dari jiwa ini, lepas dengan potensi sekarang, saya melihat Bandar Sdn ini adalah boleh dijadikan hak bukan tinju di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa memperkenalkan keempat-empat petinju berkenaan di Stadium Tertutup Simanggang Sri Aman pada Jumaat. Sebelum itu, beliau menyeru warga Sri Aman untuk turun beramai-ramai memberikan sokongan kepada Kilat Boy dalam aksi penutup malam ini. Terdahulu diadakan sesi menimbang badan di mana berlaku provokasi antara petinju Jepun dan Indonesia sekaligus menghangatkan suasana di stadium. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS kami tinggalkan anda dengan video VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. VC Premier, Sarawak Maju 2030.